no gold is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu T. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bertemu sekali lagi dan tajuk PNP kita pada hari ini ialah penyatuan Jerman oleh Bismarck. Bismarck mahu menyatukan negara Jerman yang bersatu melalui dua peringkat. Pada peringkat pertama, beliau melancarkan peperangan menentang negara-negara asing yang menguasai negeri-negeri Jerman. Manakala pada peringkat kedua pula, beliau bertindak mengukuhkan negeri-negeri yang dibebaskan daripada kuasa-kuasa asing. Pada peringkat ini juga, beliau mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial bagi menyatukan rakyat. Penyatuan Jerman tahap pertama 1864-1870. Pada tahap pertama, Bismarck telah melancarkan peperangan menentang Denmark, Austria dan Perancis. Sebelum melancarkan peperangan, Bismarck bertindak mengukuhkan pasukan tenteranya terlebih dahulu. Beliau memberikan latihan yang cukup bagi askar-askarnya menghadapi musuh dalam peperangan. Di samping itu, Bismarck turut melengkapkan pasukan tenteranya dengan senjata-senjata yang termoden. Bismarck bertindak dengan bijak dan cekap ketika melancarkan peperangan dengan Denmark, Austria dan juga Perancis. Beliau tidak melancarkan peperangan dengan negeri-negeri tersebut pada masa yang sama. Apabila melancarkan peperangan dengan sesebuah negeri, beliau terlebih dahulu menentukan dengan cara diplomasi yang bijak bahawa negeri-negeri lain tidak akan bersatu bagi menentangnya. Peperangan dengan Denmark. Bismarck membuat keputusan untuk melancarkan peperangan terhadap Denmark pada tahun 1864. Beliau melancarkan peperangan tersebut untuk menguasai dua buah negeri iaitu Holstein dan Schleswig. Holstein dan Schleswig berada di bawah pemerintahan Raja Denmark sejak tahun 1490. Pada tahun 1863, kerajaan Denmark mengeluarkan perlembagaan baru untuk menyatukan negeri-negeri tersebut dengan Denmark. Tindakan Raja Denmark adalah bertentangan dengan rancangan Bismarck untuk menyatukan negeri-negeri tersebut dengan Jerman. Bismarck menuntut supaya Denmark mengembalikan Schleswig dan Holstein kepada Jerman. Apabila Denmark enggan membuat demikian, Bismarck mengisytiharkan perang. Sebelum memulakan peperangan, Bismarck menggunakan pendekatan diplomasi yang bijak untuk mengajak Austria membantu Prusia. Dalam peperangan tersebut, Prusia berjaya menewaskan Denmark dengan mudah. Pada bulan Ogos 1865, perjanjian Gastein ditandatangani dan menurut perjanjian tersebut, Schleswig diserahkan kepada Prusia manakala Holstein diserahkan kepada Austria. Setelah berjaya menewaskan Denmark, Bismarck berpaling tadah untuk menentang sekutunya yang telah membantunya iaitu Austria. Peperangan dengan Austria. Selepas mengalahkan Denmark, Bismarck mengalihkan tumpuannya kepada Austria. Beliau melancarkan peperangan dengan Austria bagi mengurangkan kuasa dan pengaruh negara tersebut. Bismarck berpendapat bahawa Austria merupakan penghalang kepada rancangannya untuk menyatukan negara Jerman. Tambahan pula, banyak wilayah jajahan Jerman berada di bawah penguasaan Austria. Bismarck mendapati peperangan dengan Austria tidak dapat dielakkan bagi merealisasikan impiannya untuk menyatukan Jerman. Sebelum melancarkan peperangan, Bismarck menggunakan kebijaksanaannya bagi memujuk Perancis, Itali dan Rusia agar menyokongnya. Dengan menggunakan dasar diplomasi yang bijak, Bismarck berjaya memencilkan Austria. Seterusnya, Bismarck mencari alasan untuk memulakan peperangan dengan Austria. Beliau menuduh Austria memberi layanan buruk kepada orang Jerman di negaranya. Pada bulan Julai 1886, tentera Prusia memasuki jajahan Holstein dan menguasainya. Perkembangan ini menyebabkan tercetusnya peperangan besar-besaran antara Prusia dan Austria. Peperangan ini juga dikenali sebagai Perang 7 Minggu kerana berlangsung selama 7 minggu. Prusia berjaya mengalahkan tentera Austria dalam medan pertempuran di Sudawa. Perjanjian Prague ditandatangani antara Prusia dengan Austria pada tahun 1866. Peperangan dengan Perancis. Setelah menyatukan negeri-negeri Jerman Utara, Bismarck mengatur langkah untuk melancarkan peperangan dengan Perancis. Perancis bimbang terhadap kebangkitan Prusia sebagai sebuah kuasa besar di benua Eropah. Selepas perang Prusia-Austria, Perancis menuntut agar negeri-negeri Jerman Selatan diserahkan kepadanya. Perancis mengemukakan tuntutan tersebut sebagai balasan kepada kerjasama
bersama yang diberikan semasa Perang Prusia-Austria pada tahun 1866. Tuntutan Perancis menyebabkan Bismarck bertindak segera menandatangani perjanjian dengan negeri-negeri Jerman Selatan. Menerusi perjanjian tersebut, negeri-negeri Jerman Selatan bersetuju untuk bergabung dengan Prusia. Bismarck menggunakan tipu helah untuk menyatukan negeri-negeri Jerman Selatan dengan Prusia. Beliau mendedahkan surat yang ditulis oleh Perancis mengenai tuntutan terhadap negeri-negeri Jerman Selatan kepada pemimpin negeri-negeri tersebut. Tindakan Bismarck menyebabkan negeri-negeri Jerman Selatan membuat keputusan untuk bergabung dengan Prusia. Selanjutnya, Bismarck melancarkan peperangan ke atas Perancis pada bulan Julai 1870 bagi menyempurnakan penyatuan negeri-negeri di Jerman. Beliau menggunakan kebijaksanaannya bagi memencilkan Perancis dengan menjalinkan perjanjian-perjanjian sulit dengan negara-negara lain. Prusia berjaya mengalahkan Perancis pada tahun 1871 dan perjanjian Frankfurt ditandatangani. Menurut perjanjian tersebut, Perancis terpaksa menyerahkan wilayah Alsace dan Lorraine kepada Prusia. Selain itu, Perancis juga terpaksa membayar ganti rugi lebih kurang 3,000 juta kepada Prusia. Penyatuan Jerman. Selepas menewaskan Perancis, Bismarck bertindak menyatukan negeri-negeri Jerman dan menubuhkan Empire Jerman. Empire Jerman yang ditubuhkan terdiri daripada gabungan 39 buah negeri kecuali Austria. Pada 18 Januari 1871, Raja William I telah dilantik sebagai Kaiser Empire Jerman yang baru ditubuhkan. Pada itu, Bismarck telah dilantik sebagai Chancellor iaitu Perdana Menteri pertama Empire Jerman. Selepas tahun 1871, Jerman memulakan tahap kedua penyatuan Jerman dalam bidang perlembagaan, ekonomi dan juga sosial. Baiklah para pelajar, itulah antara isi atau fakta yang dapat Cikgu T kongsikan bersama. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi dalam video-video yang selanjutnya. Bye!